sebelum apa-apa pun saya mohon supaya pengasas lestari Prof. Nordin memberi naratifnya. Para hadirin wakil-wakil agensi dan pihak-pihak lain, bermula dengan wawasan di mana kita tahu bahawa penemuan lestari ini adalah sambutan kepada seruan daripada bangsa-bangsa besar tahun 1992 di Rio de Janeiro. Inspirasinya datang daripada buku yang telah dikeluarkan oleh Gro Harlem Brundtland, iaitu Our Common Future. Jadi lestari telah ditubuhkan sebagai institut untuk melaksanakan pembangunan lestari di Malaysia. Jadi lestari dikonsepsikan sebagai sebuah institut yang multidisiplin dan di bawah rancangan awal itu pelestarian telah dilaksanakan ataupun dikaji melalui 4 jalur program, iaitu manusia dan alam sekitar, kepelbagaian biologi, pengurusan pesisiran dan juga pengurusan bandar. Boleh rujuk pada penerbitan saya dalam buku 2 dekad lestari. Apabila kita bermula, sebenarnya kita meneroka kegelapan. Melalui penubuhan lestari, kita boleh mencabar apa yang kita tahu dan juga bagaimana kita berfikir. Kita mula dengan keteguhan ilmiah, maknanya malim-malim sarjana yang ada di universiti ini digembeling pengetahuan mereka untuk mengasaskan lestari. Tapi kalau dilihat pada masa itu, apa itu, tanyakan setiap seorang daripada yang ada dalam gambar ini, setiap seorang mempunyai interpretasi ataupun konsepsi kelestarian mungkin yang berbeza-beza, tetapi kita bercantum satu idea menggunakan lembangan langit sebagai makmal kita, tidak lain dan tidak bukan dari Profesor Hu. Dengan awal itu kita mencari-cari apakah yang akan menjadi program yang dapat dikongsi oleh semua penyelidik. Konsep kesihatan ekosistem digunakan untuk menyatukan kefahaman mengenai lembangan langit ini. Pada masa itu agaknya kita saja yang pakai perkataan ekosistem ini, tetapi pada masa sekarang semuanya ekosistem, kan? Ekosistem perbankan, ekosistem pendidikan, ekosistem perindustrian. Selain daripada program yang perlu itu, kita ada 4 program jalur, iaitu yang saya sebut tadi, tentang bandar, tentang pesisiran, tentang manusia dan tentang kepelbagaian biologi. Dan tiap program ini dikepalai oleh salah seorang associate director, pengarah bersekutu. Pengarah bersekutu itu tidak lama tahannya, dibasmikan. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita kembali kepada sistem itu, hanya namanya berubah kepada pengurusi program. Dalam strategi Empulo juga, kita menerapkan hubungan antara lestari dan agensi-agensi kerajaan di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri dan di peringkat setempat. Selain daripada itu, sebagai dasar kerja sains dan kerja polisi di lestari diberi penekanan yang sama. Dan dari segi strategi penerbitan, kita lakukan penerbitan secara agresif dan menerbitkan daripada mula lagi berbagai risalah, newsletter, kertas pecangan, makalah-makalah dalam jurnal, buku dan penerbitan yang tak terkala ataupun monograf. Jadi ini adalah strategi pemantapan kita. Pencapaian saya bagikan kepada 2, sains dan pengaruh dasar. Bagi saya yang paling signifikan pada masa itu ialah pemantapan pemikiran ekosistem
di mana 7 kita sekerja telah kita bentangkan di Kanada ini, di Eco Summit 2 di Halifax, Kanada. Dan ini boleh dilihat dalam buku Managing for Healthy Ecosystems ni. Saya ingat 400 lebih muka ya, tetapi sampai 7 artikel daripada lestari sahaja. Jadi itu pada saya pada masa itu suatu pencapaian yang amat signifikan. Kedua ialah dari segi sains, ajakan paradigma penyelidikan dan pendidikan berbagai disiplin secara terangkai dan menggunakan pendekatan ekosistem. Ketiga, kefahaman sistem indikator pembangunan lestari natural dibangunkan, dan percayalah sampai hari ini kita mendapati request untuk artikel-artikel yang kita tulis dahulu, terutamanya selepas adanya SDG ini, permintaan untuk artikel-artikel daripada lestari ini melambung. Kemajuan ilmu dalam bidang biologi, dalam bidang kajian perbandaran, ya, Profesor Samad ada di sini ya, dan juga dalam sains alam sekitar dan sains bumi dimajukan melalui penyelidikan di lestari. Dengan adanya lestari, kita telah menyumbang kepada pembangunan suatu bidang geologi yang relatif tidak disentuh pada masa itu, iaitu geologi pemeliharaan. Dan kita tahu sekarang tentang kejayaan Prof. Ibrahim dan program geoparksnya di merata rantau Asia. Dari segi pengaruh dasar, yang paling penting ialah penerimaan konsep kawasan sensitif alam sekitar di Selangor. Konsep ini telah diterap dalam rancangan pembangunan fizis negara JBBD Persekutuan dan rancangan pencaman pewartaan kawasan-kawasan sensitif alam sekitar. Juga yang penting dari segi pengaruh dasar ialah penggualan pelan agenda 21 Selangor dan pembentukan sistem indikator pembangunan lestari kebangsaan dengan EPU ya, dan juga Selangor. Dari segi antarabangsa, penerbitan lestari senarainya boleh dilihat dalam laporan-laporan tahunan lestari disebarkan ke seluruh dunia. Kursus latihan telah dilakukan dengan pegawai-pegawai pembangunan Bangladesh dan juga Vietnam. Dan juga kita menerima berbagai pelawat dari seluruh dunia, pelawat antarabangsa, termasuk penasihat alam sekitar dari White House, ya. Bukan Donald Trump. Masa itu Presiden Bush. Dan juga dari segi kejayaan pencapaian kita dalam 5 tahun yang itu, pertama ialah pengiktirafan di tahap tertinggi UKM. Di sini kita lihat Tan Sri Abdullah Saleh, dulu dia pengurusi Majlis UKM dan juga Ketua Setiausaha Negara. Ya. Syarahan-syarahan awam lestari diadakan melibatkan tokoh-tokoh seperti Tan Sri Razali Ismail yang pada masa itu pengurusi untuk Commission on Environment and Development Bangsa-Bangsa Bersatu. Juga persidangan dan dialog dan wacana kita adakan di beberapa tempat, termasuk ini yang telah dilakukan di Sabah. Dan juga kita menerima ramai pelawat penyelidik setempat dan antarabangsa yang datang untuk menimbul ilmu bahawa kita bukan menumpukan perhatian kepada sains asasi sahaja, tetapi juga kepada sains sosial. Cabaran pada masa itu saya pilih 3 saja. Yang pertama ialah membangunkan pendekatan pendidikan multidisiplin. Kedua ialah dicabar bagaimana untuk mensintesiskan ilmu yang dibangunkan melalui pendidikan secara tercantum. Dan ketiga, untuk cabaran dasar kebanyakan daripada badan-badan yang berkenaan meminta penyelesaian instan. Ramai pembuat dasar dan pelaksana pembangunan mereka mahukan jawapan serta-merta. Jadi hala 7 mendatang, pertama saya hanya ingin merakamkan di sini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang masih pencemaran air, pencemaran udara,
masalah kehilangan kepegawaian biologi, sama saja dengan 25 tahun dahulu. Tetapi satu hal tuju Institut Pendidikan di Universiti seharusnya membangunkan kaedah-kaedah yang mencuba untuk menangani kekompleksian masyarakat dan mutu penyelidikan dan analisis yang dihasilkan. Dan akhir sekali cabaran kelerasian sebenar pada saya pada masa ini ialah mencari dan menyumbang suatu kewujudan yang lain dari sekarang. Kewujudan siapa? Kewujudan kita. Kita harus menggunakan lestari untuk mencari masalah-masalah semasa, ketamakan, kerakusan, itu semua menjadi dorongan kepada pelbagai pihak. Tapi yang penting ialah bagaimana kita boleh eksis, kita boleh wujud dalam cara yang lain. Dan cabaran kelestarian yang sebenar yang saya pada diri saya yang harus kita cuba usahakan penyelidikannya di institusi pendidikan seperti lestari ialah menyondongkannya atau gravitasi masyarakat ke arah konsepsi murni apakah makna menjadi manusia. Terlihat sama saya pun menulis mengapa kita ke universiti. Kita ke universiti untuk belajar untuk menjadi manusia. Itu saja persembahan saya.